Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufara Ain Najwa binti Abdul Nur dan rakan-rakan saya iaitu Nur Zahira Adila binti Nur Adli Syam serta Nur Hidayah binti Hud dari kelas AS1202A akan membincangkan tentang cabaran pembentukan etika dan peradaban di Malaysia bagi subjek CTU 152. Sebelum kita ke topik utama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Wan Azmi bin Noor Ahmad selaku pensyarah penghayatan etika dan peradaban kami kerana telah mendidik kami dengan sepenuh usaha beliau agar kami dapat lebih memahami sehingga kami dapat melunaskan tugasan ini yang diberikan. Selain itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah memberi banyak sokongan dan kerjasama semasa proses menyiapkan tugasan ini. Budi baik rakan-rakan semua saya hargai. Tanpa mereka, mungkin saya tidak dapat untuk menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses menyiapkan tugasan ini. Saya akan membincangkan pengenalan bagi topik cabaran pembentukan etika dan peradaban. Tumpuan perbincangan berfokus kepada konsep etika dan peradaban yang menjadi cerminan bagi sesebuah negara bagi mencapai taraf kemajuan yang diidamkan dari sudut fizikal maupun spiritual. Mutakhir ini terdapat berbagai-bagai isu yang menampakkan suasana yang kurang sihat berlaku dalam negara apabila ahli politik negara menunjukkan sikap kurang matang dalam mengendalikan sesuatu isu. Ini memberikan gambaran yang negatif kepada generasi muda kini terhadap pemimpin-pemimpin negara, terutamanya pihak pembangkang yang seolah-olah tidak mempedulikan kepentingan rakyat dan negara. Tingkah laku ahli politik kini seolah-olah tidak merujuk kepada tingkah laku moral yang menjadi ukuran terhadap betul atau salah dalam melaksanakan sesuatu tindakan. Justru, ia menunjukkan etika peradaban yang dibina selama ini tercela akibat daripada tindakan yang tidak menggambarkan konsep etika dan peradaban pada masa kelahiran awalnya yang sangat dikaitkan dengan kesempurnaan sesebuah negara. Suasana harmoni yang selama ini dibina adalah berteraskan etika dan peradaban tinggi nilai hidupnya khasnya masyarakat Malaysia yang mempunyai keterampilan yang diperoleh oleh masyarakat antarabangsa. Konsep etika. Perkataan etika merujuk kepada istilah Yunani iaitu ethos dan ethikos yang membawa maksud sifat watak kelaziman terbiasa, tempat yang selalu terbiasa, cara hidup atau budaya, manakala etikos pula bermaksud tata susila, adab, tingkah laku atau perbuatan yang baik. Hamzah 1991. Dalam bahasa Inggeris, etik bermaksud akhlak, tata susila, kesusilaan dan etika. Manakala etik bermaksud prinsip akhlak, ketatasusilaan dan ilmu etika. Menurut kamus lain, etik bermaksud system of moral and principal rules of conduct yang membawa maksud sistem prinsip akhlak. Dalam bahasa Melayu, etika bermaksud kepercayaan, keyakinan atau telahan terhadap sesuatu perkara sama ada ia benar, salah, baik atau buruk. Dapatlah diringkaskan bahawa etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Konsep peradaban. Istilah peradaban civilization atau tamadun berasal dari kata madana yang bermaksud peradaban dan perbaikan dalam budaya sosial. Ia juga merujuk kepada kehalusan tata susila dan keluhuran kebudayaan sesuatu masyarakat. Ibnu Manzur 1988. Kata peradaban memberi pengertian adab, kesopanan, kesantunan serta kehalusan. Istilah peradaban juga adalah keadaan serta tingkatan kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat atau keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik dan lain-lain negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sosial, budaya, politik dan lain-lain. Budaya atau cara hidup orang-orang, negara, kawasan atau sesuatu zaman dan keadaan pemikiran, budaya dan moral yang halus.
Kalau dilihat kepada istilah peradaban atau civilization pada awal kemunculannya dikaitkan dengan proses pembuatan undang-undang, kehakiman, keteraturan, institusi polis dan peradaban secara am yang menjadi ciri-ciri masyarakat yang beradab. Ianya sama sekali berlawanan dengan keadaan masyarakat yang ganas dan liar. Amri 2012. Cabaran pembentukan etika dan peradaban dari segi ideologi. Peranan agama tidak akan dapat diketepikan apabila membincangkan tentang etika dan peradaban. Ajaran Islam boleh diringkaskan iaitu mengamalkan dan melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan keburukan. Selain itu, nilai Islam juga boleh difahami dengan penjelasan konsep-konsep seperti amalan baik dan perbuatan jahat, pahala dan dosa, syurga dan neraka. Konsep-konsep yang lahir daripada budaya masyarakat telah diterapkan dengan amalan kebaikan dan dalam ajaran agama Islam. Namun, terdapat juga ajaran agama-agama lain yang boleh diamalkan dalam kehidupan masyarakat selagi ianya tidak bercanggah dengan agama Islam. Kini, manusia masih berpegang pada nilai-nilai sejagat yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai tersebut merupakan unsur-unsur penting yang diterapkan di dalam jiwa masyarakat dan menjadikannya sebagai garis panduan dalam proses membangunkan satu bangsa dan melahirkan insan yang beretika, beradab dan maju. Cabaran pembentukan etika dan peradaban dari segi agama. Peranan individu. Peranan individu bukan sahaja dari luar tetapi juga dari kalangan golongan Muslim sendiri. Hasilnya dapat kita lihat hari ini apabila ada sebahagian golongan tersebut yang berpaut pada budaya yang tidak seiring dengan apa yang dituntut oleh agama Islam. Juga pada masa yang sama, ada sebahagian umat Islam yang ingin kembali kepada jalan benar dengan hanya cenderung kepada unsur-unsur tertentu. Sesungguhnya kita umat Islam tiada pilihan lain kecuali kembali kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, selepas berkeadaan lemah iaitu ia menjadikan kamu kuat. Setelah itu, ia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah jua yang maha mengetahui, lagi maha berkuasa. Peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa dituntut untuk memastikan anak-anak dibesarkan dengan pendidikan yang merangkumi pembentukan akal, jasmani, rohani, akhlak dan sosial. Ibu bapa kini tidak memberikan tunjuk ajar tentang agama dengan betul sehingga anak-anak terlibat dalam aktiviti yang menyeleweng daripada ajaran agama Islam. Justru itu, ibu bapa mengamalkan sikap terlalu mengongkong dan mengabaikan pendidikan rohani dalam menyiapkan bekalan ilmu agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Terdapat dalam firman Allah yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui, dan ketahuilah bahawa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cubaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Peranan masyarakat. Peranan masyarakat bagi meningkatkan tahap sensitiviti antara satu sama lain adalah dengan menunjukkan usaha saling mengenali, ta'aruf yang perlu dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini mewujudkan perbezaan dari segi agama, bahasa dan kebudayaan antara masyarakat di Malaysia. Dengan adanya perbezaan ini, ia bertambah sukar apabila setiap kaum terus mementingkan kaum sendiri. Justru itu, masyarakat kini saling tidak bertegur sapa antara bangsa dan membuat hal masing-masing. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana kita sebagai masyarakat perlulah saling merapatkan hubungan silaturahim antara kaum. Terdapat firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Cabaran pembentukan etika dan peradaban dari segi penggunaan media sosial. Peranan kerajaan. Kerajaan memainkan peranan penting dalam pembentukan peradaban dan etika dari segi penggunaan platform media sosial supaya bebas daripada unsur negatif. Antara cabaran pembentukan etika dan peradaban yang unggul di Malaysia ialah kepimpinan negara yang lemah.
Hal ini kerana pihak kerajaan tidak tegas dan kurang memberikan kefahaman kepada rakyat tentang kepentingan menjaga etika dan peradaban serta tidak melakukan pendedahan undang-undang. Kerajaan sekarang tidak menguatkuasakan penyekatan penyebaran kandungan yang berunsur prejudis terhadap kaum, agama, jantina, seksual atau keganasan. Hal ini sangat penting bagi memupuk kesedaran orang ramai supaya menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Selain itu, kerajaan juga merupakan cerminan kepada rakyat. Mutakhir tular di internet tentang ahli parlimen yang membawa isu sentimen kaum dan agama di Dewan Rakyat. Ahli parlimen Maran telah menjadikan isu kewarganegaraan ini sebagai perkauman dan alat politiknya bagi mencapai publicity murahan. Terdapat beberapa soalan lain yang cuba menuduh kampung baru terlibat dengan komunis dan cuba menimbulkan perasaan kebencian dalam kalangan penduduk Islam dengan menuduh sebuah kerajaan negeri mengeluarkan perintah larangan kepada semua masjid di negeri-negeri berkenaan supaya memperlahankan azan. Ini boleh menyebabkan pergaduhan antar kaum. Oleh itu, pihak kerajaan hendaklah menjaga adab dan etika ketika berada dalam Dewan Rakyat serta berhati-hati dalam menyampaikan isu semasa. Dengan ini, peradaban dan etika yang unggul dapat dibentuk di Malaysia. Peranan institusi keluarga. Umum mengetahui bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting dalam pembentukan peradaban dan etika kepada golongan muda sekarang. Sejak kebelakangan ini, ibu bapa kurang memberi didikan tentang nilai positif dan negatif. Ini disebabkan oleh ibu bapa terlalu sibuk menyiapkan kerja tanpa mengambil berat tentang anaknya dan tidak meluangkan masa bersama anak-anaknya. Dan ini menyebabkan mereka tidak mendapat perhatian dan kasih sayang. Oleh itu, anak-anak tiada tempat untuk meluah dan menggunakan platform media sosial sebagai tempat luahan utama serta terlibat dalam buli cyber. Sebagai ibu bapa, hendaklah meluangkan masa dan mendidik anak mereka tentang budaya sopan santun dalam setiap perkara yang dilakukan. Hal ini kerana ibu bapa lebih dekat dengan anak-anak serta mengenali akhlak mereka. Contohnya, penggunaan media sosial apabila memberikan pendapat atau ulasan haruslah menggunakan ayat yang positif, terutamanya tentang isu-isu sensitif yang mungkin berkaitan kaum dan agama. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pepatah ini sangat sesuai untuk ibu bapa yang mendidik anak-anak mereka sejak azali tentang nilai murni yang perlu diterapkan, terutamanya apabila anak mereka mula meningkat usianya. Mereka akan lebih menerokai media sosial dan akan menemui dua sisi, iaitu sisi baik dan sisi gelap penggunaan media sosial. Peranan pihak sekolah. Dalam meniti arus kemodenan ini, pihak sekolah tidak melakukan pemantauan dan mengehadkan laman web yang boleh dilayari yang mengandungi unsur negatif dan perkataan sensitif. Sebagai contoh, perkataan nigger iaitu dirujuk kepada orang berkulit hitam untuk orang Afrika Amerika dan menyebabkan timbulnya pergaduhan perkauman di sana. Contoh di Malaysia pula, penggunaan perkataan keling kepada orang India pula dikira sensitif terhadap kaum India kerana ia dikategorikan sebagai satu penghinaan kulit. Kanak-kanak sekarang mudah terpengaruh dan menyebabkan mereka menggunakan perkataan itu tanpa mengetahui ia boleh menyebabkan kaum lain merasakan ia sebagai ejekan. Seterusnya, menyebabkan timbulnya isu pergaduhan perkauman. Di samping itu, pihak sekolah juga kurang memberikan pengajaran nilai-nilai dan tidak menekankan pelajaran yang berkaitan moral seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Selain itu, tidak mengadakan ceramah motivasi berkaitan dengan peradaban dan etika penggunaan media sosial. Sudah terang lagi bersuluh, pihak sekolah memainkan peranan penting dan bertanggungjawab dalam cabaran pembentukan etika dan peradaban dari segi penggunaan media sosial. Seterusnya, cabaran pembentukan etika dan peradaban dari segi sosiologi. Penyebaran budaya barat terutamanya dalam kalangan remaja merupakan salah satu cabaran pembentukan etika dan peradaban dari segi sosiologi. Hal ini kerana pemikiran remaja sekarang telah dijajah oleh penjajah barat dan telah merosakkan akidah mereka. Penjajah barat telah menyebarkan kefahaman sekularisme dan liberalisme kepada generasi muda Muslim.
Daripada pembincangan am yang pernah dilakukan dalam masyarakat Islam, ternyata bahawa usaha besar yang pernah dilakukan Barat adalah bagi melemahkan umat Islam dari segi mengempling segala kepintaran mereka dalam bidang pendidikan dan pemikiran umat Islam. Ia supaya remaja sekarang mengamalkan dasar sekularisme dan liberalisme dalam pendidikan dan kaedah penguasaan ilmu agar kepentingan ilmu sebagai alat tawanan Islam tidak didominasikan lagi selepas kejatuhan negara dan Empayar Islam dahulu. Hal ini telah menyebabkan generasi muda sekarang kurang berkualiti untuk kemajuan negara. Selain itu, cabaran pembentukan etika dan peradaban dari segi sosiologi adalah masalah sosial. Masalah sosial dalam kalangan remaja berada pada tahap amat membimbangkan. Setiap hari pasti akan ada sahaja berita mengenai salah laku remaja yang seakan tiada penghujung. Antara masalah sosial di Malaysia adalah seperti belum bermotor haram, seks bebas, pembuangan bayi, penyalahgunaan dadah, pergaduhan geng dan seumpamanya. Remaja masa kini seolah-olah suka melakukan masalah sosial yang akan mendatangkan pelbagai kemudaratan kepada diri sendiri dan individu lain. Masalah sosial dalam kalangan remaja perlu dipandang serius kerana mereka merupakan tonggak negara untuk menerajui kepimpinan pada masa hadapan. Ini sangat sesuai dengan slogan kita iaitu Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Generasi remaja sekaranglah yang akan menentukan corak etika dan peradaban negara kita kelak. Ini pasti akan mendatangkan kebimbangan kepada setiap golongan masyarakat. Sebelum keadaan menjadi lebih teruk dan tidak boleh berpatah balik, satu peran menyeluruh berkaitan perancangan program masalah sosial remaja perlu dirangka oleh pihak berwajib bagi mewujudkan kesedaran kepada mereka. Seterusnya, kita akan membincangkan cabaran pembentukan etika dan peradaban dari segi perkauman. Malaysia mempunyai masyarakat berbilang etnik, agama, budaya, cara hidup, kepercayaan dan pelbagai lagi. Kepelbagaian ini telah membawa suatu cabaran baharu bagaimana untuk mengurus perbezaan yang wujud tersebut untuk membina nilai kebersamaan yang beridentitikan Malaysia serta untuk membina etika dan peradaban di Malaysia. Hubungan antara masyarakat pelbagai agama dan budaya di Malaysia sentiasa diuji dari masa ke semasa untuk pembentukan etika dan peradaban. Sebagai contoh, peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan antara kemuncak kepada keadaan hubungan ini menjadikan ia satu pengajaran penting kepada seluruh rakyat Malaysia dan kerajaan. Beberapa peristiwa selepasnya seperti pergaduhan di Kampung Medan, Petaling Jaya pada 2001, perlakuan jenayah dengan mencemari kesucian rumah ibadah serta penghinaan terhadap agama menjadikan satu keutamaan untuk mencari jalan damai bagi menyantuni perbezaan budaya, bangsa dan agama dalam masyarakat. Dalam berhadapan dengan kepelbagaian masyarakat ini adalah menjadi satu keperluan untuk sentiasa memastikan suhu hubungan antara kaum, agama dan budaya sentiasa berada dalam keadaan baik. Syamsul Amri 2007 menggunakan istilah stable tension atau stabil tapi tegang untuk menggambarkan kepada hubungan masyarakat majmuk di Malaysia. Keadaan ini merujuk kepada kewujudan pelbagai cabaran yang menguji ketahanan kesepaduan sosial yang dibentuk oleh rakyat sejak zaman merdeka lagi. Secara fitrahnya Allah Ta'ala telah menjadikan manusia itu berbeza-beza dalam kejadian dan penciptaan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran iaitu surah Al-Hujurat yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Kesimpulan, seluruh rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam cabaran pembentukan dan etika yang unggul di Malaysia dan seharusnya berusaha menggembeling tenaga bersama-sama untuk mengukuhkan ikatan antara kaum dan agama bagi menyumbang kepada pembentukan negara bangsa yang harmoni. Sistem nilai,
Etika dan peradaban versi Malaysia seharusnya difahami, didukung dan dihayati bersama oleh setiap masyarakat bagi mengelakkan negara terjebak kepada perkara yang tidak diingini. Melalui usaha sistematik yang berteraskan perpaduan antara kaum diharapkan dapat menghasilkan rakyat yang memenuhi ciri etika dan peradaban yang hakiki. Seterusnya, mengangkat peradaban majmuk versi Malaysia di persada antarabangsa.